السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن يا ربنا إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما واغفر لنا وارحمنا يا أكرم الأكرمين. اللهم وفقنا للخير وافتح علينا فتوح العارفين وارفع عنا البلاء ويسر أمورنا وفرج كرباتنا واكفنا ما أهمنا وقنا شر ما نتخوف يا كريم. اللهم يا أرحم الراحمين فرج كرباتنا وكربات المسلمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا. أما بعد، muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kurniaan daripada Allah, kita sekali lagi meneruskan pengajian online ini. Alhamdulillah, ini adalah nikmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana masih lagi ada cara untuk sampaikan ilmu dan untuk mengambil ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Yani hindalah orang-orang yang beriman bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. At-tawakkulu ala Allah, bertawakal kepada Allah, itu di antara kewajipan hati. Di antara kewajipan hati, bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka ini yang bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pahala mereka besar. Telah diriwayat oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, apabila sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang 70,000 orang daripada umat ini, yang mana baginda sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahawasanya mereka yadkhuluna al-jannah wa yurzaquna fiha bighairi hisabin, yang mana mereka akan masuk ke dalam syurga, mereka diberi kepada mereka rezeki di dalamnya, dan mereka masuk syurga tanpa hisab yang susah bagi mereka, bahkan hisab yasir, hisab yang mudah bagi mereka. Dan ini warid dalam hadis yang panjang tentang mereka ini. Tapi apabila sahabat tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mereka ini yang 70,000 orang, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, humul ladzina la yaktawun, humul ladzina la yaktawun wala yastarqun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Yani mereka ini, sifat mereka ini adalah, yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut la yaktawun, yani mereka tidak menggunakan al-kay sebagai rawatan. Al-kay itu apa? Menggunakan besi panas untuk merawat penyakit. Menggunakan besi panas sebagai rawatan itu makruh. Itu makruh hukumnya. Rasulullah telah melarang daripadanya. Kata ulama, ia adalah makruh. Maka sifat mereka ini, mereka tidak menggunakan al-kay. Wala yastarqun, wala yastarqun, yani mereka tidak buat ruqyah
mereka tidak buat ruqyah yang bercanggah dengan syarak. Di sini sabda baginda wala yastarqun, yakni mereka tidak buat ruqyah yang bercanggah dengan syarak, yang ada padanya apa yang bercanggah dengan syarak. Kerana ruqyah yang ia dengan Al-Quran, yang ia dengan apa yang Rasulullah ajar, itu baik, itu boleh diamalkan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajar kepada umatnya apakah mereka baca kepada orang yang sakit dan selain itu. Dan baginda bersabda, ciri yang ketiga, wala yatatayyarun. Wala yatatayyarun. Apa makna wala yatatayyarun? Yani mereka tidak menggunakan at-tiyarah. At-tiyarah itu perbuatan golongan jahiliyah. Perbuatan golongan jahiliyah. Ini golongan jahiliyah, mereka menggunakan at-tiyarah, yang mana mereka, jika seorang daripada mereka mahu keluar daripada rumah, dia akan tengok kepada burung. Jika burung terbang daripada kanan ke kiri atau kiri ke kanan, maka berdasar itu dia akan tengok adakah dia teruskan perjalanan atau dia balik ke rumahnya. Maka ini tidak buat at-tiyarah. Mereka ini yang Rasulullah menyebut mereka tidak membuat at-tiyarah. Kemudian baginda bersabda pada akhirnya ini, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya-Allah al-azim. Maka 70,000 orang itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan tentang mereka masuk syurga tanpa azab dan mereka diberi rezeki dalamnya. Maka mereka ini di antara sifat mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan seorang ya'tamid 'ala Allah Subhanahu wa taala, dengan seorang dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala pada segala urusannya, pada urusan rezeki, pada urusan kesihatan, pada urusan-urusan yang lain. Hendaklah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dia yang mencipta segala sesuatu, yang baik dan yang buruk, manfaat dan mudarat, semuanya dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu dengan ciptaan Allah. Tiada yang mencipta manfaat atau mudarat melainkan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan tentang sifat mereka ini yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang kita sebut, maka ada seorang sahabat namanya Ukashah bin Mihsan. Ukashah ini apabila dia dengar ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan tentang 70,000 orang itu yang masuk ke dalam syurga, maka Ukashah kata, ana minhum ya Rasulullah, yakni adakah saya di kalangan mereka ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta minhum. Allahu akbar. Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ukashah, kamu daripada kalangan mereka. Betapa besarnya kegembiraan Ukashah apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kepadanya berita gembira ini. Dunia ini apa yang ada dalamnya? Tengok apa yang kita menghadapi dalam dunia ini, subhanallahil azim. Dunia ini akan binasa. Maka hendaklah kita menuntut akhirat. Ukashah radhiyallahu anhu, dia tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ana minhum ya Rasulullah, adakah saya di kalangan mereka ya Rasulullah, 70,000 orang itu? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta minhum, kamu di kalangan mereka. Kemudian ada seorang sahabat yang lain. Dia kata, ana minhum ya Rasulullah, adakah saya di kalangan mereka ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabaqaka biha Ukashah. Yani Ukashah
telah menyebut ini sebelum kamu. Subhanallahil azim. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, betapa pentingnya pada keadaan seperti ini kita mengingatkan tentang bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita melihat ada setengah orang yang mereka sekarang sangat takut, sampai ada di antara mereka yang berlaku kepada mereka was-was. Setiap 2 minit dia mahu basuh tangan, dia berlebih-lebih dalam setengah perkara sampai berlaku kepadanya was-was. Subhanallahil azim. Maka hendaklah kita bertawakal kepada Allah. Kita buat apa yang kita meyakini ia adalah baik. Kita buat perkara-perkara yang ada padanya jagaan, tapi jangan kita berlebih-lebih sampai seorang berwas-was. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, kita kena bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita beramal dengan asbab, tapi kita bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, bertawakal kepada Allah ada berkatnya. Ada berkatnya bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini di antara kewajipan-kewajipan hati. Di antara taat, bertawakal kepada Allah. Ada setengah para salihin, ada setengah para sahabat yang mereka ada tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kuat, sampai mereka duduk bersama orang Muslim yang ada penyakit juzam. Penyakit juzam ini penyakit yang sangat teruk. Mereka duduk makan bersamanya untuk menggembirakan hatinya dengan penuh bertawakal kepada Allah. Tidak berlaku kepada mereka apa. Maka apabila bertawakal kepada Allah pada hati seorang kuat, dengan berkat bertawakul itu, dengan berkat bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu, seorang dijaga dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ada berkatnya. Allah, Tuhan kita yang mencipta kita, Dia suruh kita untuk kita bertawakal kepadanya. Pasti apabila kita melaksanakan suruhan Allah subhanahu wa ta'ala, pada itu kebaikan bagi kita. Pada itu kebaikan bagi kita. Sekarang ramai orang duduk baca dalam social media, apakah seorang buat untuk jaga dirinya daripada COVID dan ini. Tapi dia lupa untuk tengok apakah yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada dalam hadis, apa yang ulama buat, apakah cara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan seperti ini. Kenapa? Apabila seorang jauh daripada majlis ilmu, jauh daripada dengar ilmu, maka boleh jadi berlaku kepadanya seperti ini. Saya tidak kata jangan kamu ikut langkah-langkah untuk jaga diri dan ahli keluarga. Hendaklah kamu jaga diri dan ahli keluarga. Gunakan cara-cara yang ia bermanfaat, tapi hendaklah kita juga dengan itu bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaklah kita bertawakal kepada Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi kepada kita semua taufiq, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mempermudahkan urusan kita. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada malam ini, setelah peringatan ini tentang bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kisah Ukashah yang kita sebut,
Maka insya-Allah kita mahu sambung tentang syarahan Al-Aqidah At-Tahawiyah. Dan pada akhir pengajian ini insya-Allah saya mahu ajar setengah zikir yang boleh dibaca yang ada padanya kebaikan. Maka tunggu kita untuk tahu apakah zikir yang kita boleh baca dan sibukkan masa kita dengannya pada tempoh ini. Pada semalam kita telah membaca sampai kata pengarang wa kullu amrin alayhi yasirun la yahtaju ila shay'in laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Kita sambung kata al-Imam At-Tahawi rahimahullahu khalaqal khalqa bi'ilmihi wa qaddara lahum aqdara wa daraba lahum ajala ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. Kata pengarang Al-Imam At-Tahawi yang mafhumnya, Allah Ta'ala telah mencipta ciptaan dengan berdasar pengetahuannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencipta ciptaan bi'ilmihi, berdasar pengetahuannya. Setiap sesuatu yang masuk dalam wujud, ia masuk dalam wujud berdasar ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang azali. Allah Ta'ala dengan kuasanya dia mengeluarkan daripada tiada kepada ada, dan setiap sesuatu ada berdasar ilmu Allah Ta'ala yang azali. Tidak berlaku sesuatu dengan cara yang ia lain daripada apa yang Allah Ta'ala tahu ia akan berlaku ke atasnya. Maka yang berlaku di dalam dunia ini berlaku berdasar pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala dia telah tahu dengan ilmunya yang azali bahawasanya penyakit COVID ini akan tersebar luas di banyak negara. Maka ia tersebar luas di banyak negara. Maka semua yang berlaku dalam alam ini berlaku berdasar pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala dia maha mengetahui segala sesuatu. Kata pengarang, wa qaddara lahum aqdara, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala dia yang telah mentakdirkan ciptaan. Allah Ta'ala berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. Allah Subhanahu wa Ta'ala dia yang telah mentakdirkan semua yang berlaku dalam alam ini. Dia yang telah mentakdirkan zat-zat ciptaan, dan dia yang telah mentakdirkan apa yang berlaku kepada mereka. Dia yang telah mentakdirkan perbuatan mereka, sama ada perbuatan mereka yang baik maupun yang buruk. Maka semua itu berlaku dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa daraba lahum ajala. Wa daraba lahum ajala, yakni Allah Ta'ala telah menjadikan bagi hamba-hamba ajal, telah takdirkan bagi setiap daripada kita bila masa kematiannya. Bila kita akan mati itu sudah ditakdirkan dan tidak berubah. Apa yang Allah Ta'ala telah takdirkan pada azal, mesti ia akan berlaku. Pada masa yang Allah Ta'ala telah takdirkan ia berlaku. Dan takdir Allah yang azali tidak berubah. Takdir Allah tidak berubah. Semalam kita telah membahaskan bahawasanya perubahan adalah sifat makhluk yang berubah daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain, maknanya dia baharu. Maka segala sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berubah. Takdir Allah yang azali, apa yang Allah telah takdirkan pada azal akan berlaku, mesti akan berlaku, ini tidak berubah. Walaupun hamba dia buat salat atau puasa atau sedekah, ini tidak mengubah takdir Allah Ta'ala yang azali.
Karena Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, "Ma yubaddalul qawlu ladai." Ayat ini difahami daripadanya bahawasanya apa yang Allah telah kehendak ia berlaku, apa yang Allah Ta'ala telah takdirkan ia akan berlaku, mesti akan berlaku, tidak berubah. Bahkan telah warid dalam Sahih Muslim bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah buat doa mohon daripada Allah Subhanahu wa taala beberapa perkara. Maka Allah Taala telah memberi kepadanya setingkahnya dan ada satu perkara Allah tidak memberinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara itu adalah Rasulullah mohon daripada Allah untuk tidak menjadikan umatnya saling berperang di antara mereka. Tapi Allah Ta'ala telah takdirkan bahawasanya ini akan berlaku. Maka Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, "Ya Muhammad, inni idza qadaitu amran fa innahu la yurad." Allah Ta'ala tidak memberi itu kepada Nabi Muhammad dan Allah Ta'ala mewahyukan kepadanya yang mafhumnya jika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah takdirkan satu perkara akan berlaku, maka itu tidak tertolak. Mesti akan berlaku. Maka takdir Allah Ta'ala tidak berubah. Walaupun hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat doa, ini tidak mengubah takdir Allah Ta'ala yang azali. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, perubahan sifat makhluk. Kehendak saya, kehendak kamu berubah. Adapun kehendak Allah tidak berubah. Contohnya kehendak kita berubah. Kadang-kadang kita niat mahu pergi ke satu tempat. Kemudian di jalan kita melihat seorang sahabat, dia jemput kita pergi rumahnya, ziarah dia. Jadi kita ubah kehendak kita, tidak mahu lagi pergi ke tempat yang pertama, kita ubah kehendak kita mahu pergi ke rumah kawan. Ini kehendak kita baru berubah. Adapun kehendak Allah tidak berubah. Kehendak Allah tidak berubah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, ada setengah orang yang tanya tentang Al-Qada' Al-Mu'allaq. Mereka dengar tentang Al-Qada' Al-Mu'allaq. Apakah syarahan tentang Al-Qada' Al-Mu'allaq? Setelah sudah jelas bahawasanya takdir Allah yang azali, kehendak Allah yang azaliyah tidak berubah, maka syarahan tentang Al-Qada'ul Mu'allaq tidak bercanggah dengan apa yang kita telah sebut tadi. Tidak bercanggah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, syarahan tentang Al-Qada'ul Mu'allaq secara ringkas. Di dalam Al-Lawhul Mahfuz ditulis semua perkara yang berlaku di dalam dunia ini. Al-Lawhul Mahfuz adalah satu papan yang besar, yang setengah ulama kata ada atas arash, setengah ulama kata ia adalah bawah arash. Di dalam Al-Lawhul Mahfuz dicatat semua apa yang berlaku di dunia ini. Ada setengah perkara dicatat dalam Al-Lawhul Mahfuz bukan dengan cara gantungan. Contoh kalau ditulis si fulan akan dapat 4 anak, si fulan akan berlaku kepadanya sekian. Itu tidak dicatat dengan cara gantungan. Dan ada setengah perkara yang dicatat dalam Al-Lawhul Mahfuz dengan cara ada gantungan. Yani contoh, kalau dicatat si fulan kalau dia buat sedekah dia akan hidup 70. Kalau tidak buat sedekah dia akan hidup 50. Maka ini ada gantungan dalam cara ia ditulis. Tapi setelah itu ditulis apakah orang ini akan buat, apa yang orang ini akan buat, adakah dia akan buat sedekah dan hidup 70 atau tidak dan akan hidup 50, dicatat juga dalam Al-Lawhul Mahfuz. Maka ada dalam Al-Lawhul Mahfuz apa yang akan berlaku daripada dua perkara ini. Dan ini apa yang ditafsirkan oleh setengah ulama bagi firman Allah Ta'ala, يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. Ada ulama yang menafsirkan ini dengan Al-Qada'ul Mu'allaq. Maka dalam Al-Lawhul Mahfuz sudah ditulis apa yang berlaku daripada dua perkara itu. Bukan
makna ini bahawasanya Allah belum kehendak apa yang akan berlaku kepada hamba. Bukan makna ini kehendak Allah Ta'ala baharu. Bukan makna ini setelah hamba buat sedekah, maka baru Allah Ta'ala kehendak bagi dia untuk dia hidup 70. Tidak. Semua yang berlaku dalam alam berlaku berdasar kehendak Allah Ta'ala yang azaliyah. Jika hamba buat sedekah dan hidup 70 tahun, itu kerana Allah telah kehendak bagi dia itu. Dan jika dia tidak buat sedekah dan hidup 50, maka itu kerana Allah telah kehendak bagi dia untuk dia tidak buat sedekah dan hidup 50. Maka tentang al-qada'ul mu'allaq, bukan maknanya Allah belum kehendak apa yang berlaku kepada hamba. Dan bukan maknanya Allah mengubah kehendaknya. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan bagi setiap daripada kita ajal. Ini makna kata pengarang, wa daraba lahum ajala. Yani Allah Ta'ala telah menjadikan bagi kita ciptaan ajala, telah menjadikan bagi kita waktu kematian bagi setiap daripada kita. Maka kita akan mati. Pada waktu itu yang Allah Ta'ala telah kehendak bagi kita, kita akan mati padanya. Kita tidak mampu melambatkan ia, tidak boleh menangguhkannya dan tidak boleh mempercepat. Mesti setiap daripada kita akan mati pada masa yang Allah Ta'ala telah kehendak baginya untuk mati padanya. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Subhanallahil azim. Ada ramai orang berlaku dengan mereka hal-hal yang ajib, yang mana pada biasaannya kalau berlaku kepada seorang dia mati, tapi mereka tidak mati. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala tidak kehendak bagi mereka untuk mati pada saat itu. Sebelum satu tempoh, ada seorang kawan saya hantar kepada saya satu video, yang mana video tentang satu aksiden yang berlaku, aksiden yang besar, yang mana satu lori yang besar ia jatuh atas kereta dan menghimpitkan kereta itu. Yani subhanallah al-azim, yang tengok kepada itu dia sangka bahawasanya yang ada dalam kereta telah mati. Dan kontainer itu yang jatuh penuh, yang jatuh atas kereta penuh sampai menghimpitkan kereta itu. Maka apabila mereka mahu keluarkan kereta itu daripada bawah lori ini, mereka perlu untuk mengkosongkan kontainer. Mereka mula kosongkan kontainer, kemudian mereka angkat. Maka ada seorang lelaki keluar daripada kereta. Apabila mereka buka kereta, dia keluar daripada kereta, dia keluar dan berjalan terus. Tidak ada apa padanya. Sedangkan subhanallah, yang melihat video itu, dia tengok kepada keadaan, dia sangka sudah yang ada dalam kereta sudah mati. Dan betapa ramai ada orang yang mereka terjatuh daripada satu tempat yang tinggi, mereka tidak mati juga. Itu kerana semua berlaku dengan takdir Allah. Yang belum sampai ajalnya, dia tidak mati sebelum ajalnya sampai. Tidak mati sebelum ajalnya sampai. Jika ramai orang berkumpul untuk mahu membunuh kamu, tapi Allah Ta'ala tidak takdirkan bagi kamu untuk dibunuh oleh mereka,
kamu tidak akan dibunuh oleh mereka. Kamu akan mati pada masa yang Allah Ta'ala telah takdirkan bagi kamu mati padanya. Maka hendaklah seorang juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata pengarang, kata Imam At-Tahawi, "Walam yakhfa 'alaihi syai'un qabla an yakhluqahum." Yani, sebelum Allah Ta'ala mencipta ciptaan, tidak ada sesuatu yang tersembunyi daripada pengetahuannya. Sebelum dia mencipta ciptaan, tidak ada sesuatu yang tersembunyi daripada pengetahuannya. Allah Ta'ala dia tahu segala yang berlaku dalam dunia ini dengan pengetahuannya yang azali, dengan ilmunya yang azali yang tidak ada permulaan baginya. Dan dengan ilmunya yang azali dia tahu detail semua perkara yang berlaku dalam dunia ini. Walam yakhfa 'alaihi syai'un qabla an yakhluqahum. Maka akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah sebelum Allah Ta'ala mencipta hamba, dia tahu segala apa yang hamba akan buat di dalam dunia ini. Bukan setelah Allah Ta'ala mencipta hamba baru Allah Ta'ala tahu apa yang hamba akan buat. Tidak. Kerana ilmu Allah Ta'ala azali. Ilmu Allah Ta'ala azali. Dan tengok kepada Imam Tahawi, dia kata, khalaqal khalqa bi'ilmihi. Baru kita baca dan tafsirkan. Khalaqal khalqa bi'ilmihi. Kata pengarang, وَعَلِمَ مَا هُمْ عَامِلُونَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ. Yani Allah Ta'ala telah tahu apa yang hamba-hamba akan buat sebelum dia menciptakan mereka. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, lain dengan akidah golongan Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah satu golongan yang sesat, yang mana mereka meyakini bahawasanya hamba mencipta perbuatannya tanpa takdir Allah, tanpa kehendak Allah, dan hamba buat perkara-perkara yang Allah Ta'ala tidak tahu hamba akan buatnya. Maka ini adalah kesesatan yang nyata bercanggah dengan Al-Quran. Wal'iyadhu billahi ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Yani Allah Ta'ala dia yang telah menciptakan kamu dan perbuatan-perbuatan kamu. Maka kita dan perbuatan kita semuanya dengan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin dan muslimat, kata Imam At-Tahawi, wa amarahum bi ta'atihi wa nahahum 'an ma'siyatihi. Wa amarahum bi ta'atihi, yani Allah Ta'ala telah menyuruh hamba-hamba untuk taat kepadanya. Wa nahahum 'an ma'siyatihi, Allah Ta'ala telah melarang hamba-hamba daripada melakukan maksiyah, daripada menderhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dicipta di dunia ini untuk beribadah. Allah Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ini ayat daripada surat Al-Dhariyat. Yani Allah Subhanahu wa Ta'ala dia telah mencipta jin dan manusia untuk menyuruh mereka buat ibadah kepadanya. Kita dicipta untuk beribadah. Kita dicipta untuk beribadah. Kita dicipta di dunia ini bukan hanya untuk makan dan minum dan tidur dan rasa kelezatan dunia ini. Tidak, kita di dunia ini untuk beribadah. Kita di dunia ini untuk beribadah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Ajib keadaan setengah orang, bagaimana mereka sentiasa mengadu. Mereka mengadu apabila mereka sudah duduk di dalam rumah, mereka banyak mengadu. Mereka kata, rasa bosan, tidak tahu apakah saya mahu buat. Kemudian mereka buka TV, tutup TV, buat permainan, buat main game-game yang tidak ada manfaat padanya, menggunakan nafas-nafas mereka dalam perkara yang tidak ada manfaat. Subhanallah al-azim. Dan ada di antara mereka yang lupa Allah Ta'ala telah mengkhabarkan dalam Al-Quran bahawasanya
Dia mencipta kita untuk kita beribadah kepadanya. Kita dicipta untuk kita beribadah. Kita bukan dicipta untuk hidup di dunia ini seperti binatang, makan, minum dan tidur. Tidak. Kita dicipta untuk beribadah. Ramai orang apabila mereka dengar tentang COVID ini semakin tersebar, mereka rushing ke kedai-kedai, mahu beli makanan, mahu beli minuman, dan mereka apabila dapat buat stocking dia, buat simpan makanan dan minuman di dalam rumah, ada rasa hatinya tenang dan itu. Tapi apabila duduk dalam rumah, dia sibuk dengan makanan itu, minuman itu, dan tidak memperbanyakkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanan dan minuman itu kita menggunakannya sebagai sesuatu yang membantu kita untuk ada kuat, untuk ada tenaga supaya kita buat ibadah. Kita hidup di dunia ini bukan untuk tujuan hanya kita makan dan minum. Kita makan dan minum supaya kita mengkuatkan badan kita untuk buat ibadah, untuk kita melakukan salat, untuk kita melakukan zikir. Hendaklah kita fikir dengan cara ini. Ramai orang sekarang mereka duduk rancang, apakah kita akan buat makanan pada masa ini, yang mana kita duduk di rumah. Apakah dia akan masak jenis nasi apa supaya dia rasa penuhkan masanya dengan sesuatu. Penuhkan masa dengan taat. Penuhkan masa dengan zikir. Kita tidak tahu apa yang akan berlaku. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, kita perlu kepada peringatan. Kita perlu kepada peringatan. Dunia ini Allah Ta'ala telah berfirman tentangnya, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Yani dunia ini ada padanya kelazatan-kelazatan yang menyibukkan seorang daripada perkara yang penting. Menyibukkan seorang daripada perkara yang penting. Kalau seorang hari ini dia kata bagi dirinya sibuk fikir tentang COVID, rasa takut, maka dia tidak memperbanyakkan ibadah. Esok dia sibuk dengan kerja, maka juga dia tidak memperbanyakkan ibadah. Dan hari yang lain dia dapat dirinya sibuk dengan ini, dengan itu. Bila akan buat persediaan, sedangkan pasti akan turun ke dalam kubur. Muslimin dan muslimat, Allah Ta'ala telah suruh kita untuk buat taat dan melarang kita daripada buat dosa. Maka hendaklah kita ikut suruhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amarahum bi ta'atih wa nahahum an ma'siyatih. Tapi untuk dapat melaksana ini, untuk kita dapat buat taat dan menjauhi dosa, ini perlu kepada ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama, dan perlu kepada sebahagian daripada ilmu agama yang ulama namakannya dengan ilmu fardu ain. Ilmu al-fardil aini. Ilmu fardu ain itu adalah ilmu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda tentangnya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Yani menuntut ilmu agama yang ia fardu ain, yang ia daruri, ilmu fardu ain, itu wajib ke atas setiap orang mukallaf. Sama ada lelaki atau perempuan yang muslim dan muslimah, wajib ke atas mereka untuk menuntut ilmu agama yang ia fardu ain. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, hadis ini riwayat oleh Al-Baihaqi. Difahami daripadanya bahawasanya orang mukallaf wajib ke atasnya menuntut ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain ini masuk di dalamnya sebahagian tentang aqidah, tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengenal Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan perkara-perkara yang lain yang ia wajib diketahui daripada ilmu aqidah.
Dan ada dalamnya satu bahagian tentang kewajipan-kewajipan. Apakah kewajipan-kewajipan? Kamu mahu melaksana taat kepada Allah, mahu taat kepada Allah, hendaklah kamu tahu apakah yang wajib. Hendaklah kamu tahu apakah yang wajib. Maka dalam ilmu fardu ain kita ajar apakah kewajipan-kewajipan dan bagaimana kewajipan itu dapat dilaksanakan dengan cara yang betul. Ramai orang mereka tahu, contohnya mereka tahu salat 5 waktu itu wajib, tapi mereka tidak salat dengan cara yang betul. Ada ramai yang bacaan Fatihah mereka tidak betul. Ada ramai apabila mahu baca Al-Fatihah mereka baca Allazina, mereka bacanya dengan za. Mereka kata Allazina. Ini salah. Ini salah. Tidak boleh bacanya seperti ini. Belajar Fatihah ini fardu ain untuk belajar bagaimana baca Fatihah dengan cara yang betul. Maka hendaklah seorang jaga perkara ini dan dia belajar ilmu fardu ain supaya dia tahu bagaimana melaksana yang wajib dengan cara betul. Dan yang mahu menjauhi dosa, Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita daripada buat dosa. Apakah dosa-dosa itu? Hendaklah seorang belajar apakah dosa-dosa yang Allah Taala melarang kita daripada melakukannya supaya dia elakkan buatnya. Karena orang yang tidak tahu apakah dosa, maka boleh jadi dia terjerumus jatuh dalam dosa tanpa tahu dirinya bahawasanya dia melakukan dosa kerana kejahilan. Betapa ramai ada orang yang makan riba. Mereka makan riba dan tidak tahu diri mereka makan riba kerana mereka jahil, tidak belajar ilmu. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Juga dalam ilmu fardu ain ada satu bab tentang taubat, supaya kalau orang mukallaf jatuh dalam dosa dia tahu bagaimana taubat. Ada setengah orang jatuh dalam dosa tidak tahu bagaimana taubat, tidak tahu rukun-rukun taubat. Subhanallahil azim, jatuh dalam dosa tapi tidak tahu bagaimana taubat daripada dosa. Betapa bahayanya keadaan seperti ini. Orang yang belajar ilmu fardu ain, jika dia jatuh dalam dosa, dia tahu bagaimana taubat. Tapi kalau tidak belajar ilmu, bagaimana mahu taubat? Kalau tidak tahu rukun-rukun taubat. Muslimin dan muslimat yang belum belajar ilmu fardu ain, hendaklah dia belajar ilmu fardu ain. Bahkan kata para ulama, kata Ibn Ruslan dalam kitabnya Az-Zubad, man lam yakun ya'lamu dha falyas'ali, man lam yajid mu'alliman falyarhali. Yani sesiapa yang belum belajar ilmu fardu ain, hendaklah dia menuntutnya. Siapa yang tidak dapat dalam tempatnya seorang guru untuk mengajar kepadanya, hendaklah dia musafir ke tempat yang mana dia tahu ada padanya seorang mampu mengajar kepadanya ilmu fardu ain ini. Yang belajar ilmu fardu ain, dia melakukan segala yang wajib, meninggalkan segala yang haram, maka orang ini dinamakan orang yang bertakwa kepada Allah. Jika dia mati dalam keadaan itu, dia masuk syurga tanpa azab. Semoga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita taqwa. Kata pengarang, wa kullu syai'in yajri bi taqdirihi wa masyiatih. Yani setiap sesuatu ia berlaku berdasar takdirnya dan kehendaknya. Setiap sesuatu dalam alam ini, sama ada ia baik atau buruk, sama ada ia taat atau maksiat, ia berlaku berdasar takdir Allah Subhanahu wa taala dan kehendaknya. Wa masyiatuhu tanfudhu, kata pengarang, wa masyiatuhu tanfudhu la masyiata lil ibadi illa ma syaa lahum fama syaa lahum kana wa ma lam yasha lam yakun. Ini
teks daripada Imam Tahawi sangat penting menjelaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata beliau, kehendak Allah Ta'ala mesti berlaku. Apa yang Allah Ta'ala telah kehendak mesti berlaku. La masyi'ata lil ibadi illa ma sya'a lahum. Hamba-hamba tidak ada bagi mereka kehendak melainkan apa yang dia kehendak bagi mereka untuk mengkehendakinya. Yakni maksudnya kehendak hamba itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Imam Tahawi, fama syaa lahum kana, apa yang Allah telah kehendak bagi mereka itu akan berlaku. Wa ma lam yasha' lam yakun, dan apa yang Allah Taala tidak kehendak bagi mereka tidak berlaku. Apa yang Allah telah kehendak bagi hamba mesti itu akan berlaku, dan apa yang Allah Taala tidak kehendaknya bagi hamba tidak akan berlaku. Imam At-Tahawi dia telah mengambil ini daripada firman Allah dalam surat At-Takwir, wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Yani kamu tidak kehendak melainkan apa yang Allah Taala telah kehendak bagi kamu untuk mengkehendakinya. Kehendak kita itu dengan kehendak Allah. Yani jika hamba kehendak dia mahu pergi ke satu tempat, kehendaknya ini dengan kehendak Allah. Allah yang telah kehendak bagi dia untuk dia mengkehendaki itu. Kita hamba-hamba Allah, ciptaan Allah. Perbuatan kita dengan ciptaan Allah. Niat kita dengan ciptaan Allah. Lintasan hati kita pun dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada setengah orang yang tanya, adakah hamba ada baginya pilihan? Kata ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah dan Maturidiyah, hamba ada baginya pilihan, tapi pilihannya di bawah kehendak Allah. Yakni dia pilih apa yang Allah telah kehendak baginya untuk memilihnya. Ini penting. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak meyakini bahawasanya hamba terpaksa tanpa ada baginya pilihan langsung. Tak. Kerana yang meyakini seperti itu, yang meyakini hamba tidak ada baginya pilihan langsung, dia terpaksa tanpa ada baginya pilihan langsung, itu golongan Jabriyah, golongan sesat namanya Al-Jabriyah. Kerana kalau hamba tak ada pilihan baginya langsung, tidak sah dia jadi mukallaf. Bagaimana dia jadi mukallaf, disuruh dan ditegah kalau tidak ada baginya pilihan langsung? Maka kita meyakini ada pilihan bagi hamba, tapi pilihannya di bawah kehendak Allah. Yani hamba pilih apa yang Allah Ta'ala telah kehendak bagi dia untuk memilihnya. Maka ini adalah aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang perkara ini. Dan ini apa yang kita sebut jelas daripada firman Allah, wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Allah Taala telah mengisbatkan kehendak bagi hamba. Yani Allah Taala mengkhabarkan bahawasanya hamba ada baginya kehendak, tapi Allah Taala telah menjadikan kehendak hamba ikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kehendak hamba ikut kehendak Allah. Yani apa yang Allah telah kehendak bagi hamba untuk mengkehendakinya, itu yang hamba mengkehendakinya. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ. Ini jelas menyokong aqidah Asy'ariyah Maturidiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata pengarang, yahdi man yasha wa ya'simu wa yu'afi fadla wa yudillu man yasha wa yakhdhulu wa yabtali adla. Yahdi man yasha, yani Allah Ta'ala memberi hidayah kepada sesiapa yang dia telah kehendaki bagi dia hidayah. Sesiapa yang Allah Ta'ala telah kehendak bagi dia petunjuk, siapa yang Allah telah kehendak ada baginya petunjuk, akan ada baginya petunjuk. Yahdi man yasha, siapa yang Allah telah kehendak bagi dia akan ada baginya petunjuk, akan ada baginya petunjuk. Wa ya'simu wa yu'afi fadla,
Siapa yang Allah Ta'ala telah kehendak bagi dia untuk dia dipelihara, maka dia akan dipelihara. Dan kata pengarang fadla. Fadla, apakah makna fadla? Yani yang Allah memberi kepadanya hidayah dan menjaga dia, itu kurniaan daripada Allah, bukan wajib ke atas Allah. Sesiapa yang Allah Ta'ala memberi kepadanya hidayah, maka itu kurniaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yudillu man yasha'u wa yakhdhulu wa yabtali adla. Wa yudillu man yasha', yani Allah Ta'ala dia menyesatkan sesiapa yang sesiapa yang dia telah kehendak bagi dia jadi sesat. Allah Ta'ala menyesatkan sesiapa yang dia telah kehendak bagi dia kesesatan. Maka siapa yang sesat itu kerana Allah telah kehendak bagi dia kesesatan. Wa yakhdhulu wa yabtali adla. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan bala dan menjadikan orang sesat itu dengan keadilan daripadanya. Maka sesiapa yang Allah Ta'ala telah menyesatkan dia atau menurunkan bala ke atasnya, itu keadilan daripada Allah, bukan kezaliman. Bukan kezaliman. Kezaliman itu mustahil ke atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil ke atas Allah sifat kezaliman. Kerana apakah makna kezaliman? Al-zulmu, ta'rifu al-zulm, irti zulm. Kezaliman adalah at-tasarrufu fi milki al-ghairi bima la yardah. Yani melakukan sesuatu pada milik yang lain, yang mana yang lain itu tidak terima kamu buat perkara itu pada miliknya. Contoh, kalau orang dia mencuri lembu jirannya dan dia menyembelihnya dan makannya, itu dikira seorang yang buat kezaliman. Dia buat pada lembu jirannya apa yang jirannya tidak terima. Alam ini semuanya milik Allah. Alam ini semuanya milik Allah. Dia buat pada miliknya apa yang dia telah kehendaki. Jika Allah Ta'ala memberi nikmat, itu kurniaan daripadanya. Dan jika Allah Ta'ala menurunkan bala dan musibat, itu keadilan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika corona ini tersebar dan membunuh ribuan orang, maka itu bukan kezaliman daripada Allah. Kerana Allah Ta'ala buat pada miliknya apa yang dia kehendaki. Pada tahun 2004, apabila berlaku tsunami, ada ramai orang Islam yang mati dengan tsunami. Dan ada juga kanak-kanak dan budak-budak yang mati dalam tsunami. Ini bukan kezaliman daripada Allah. Bayi-bayi yang mati dalam tsunami, Allah Ta'ala yang mematikan mereka. Dan ini bukan kezaliman daripadanya. Kerana mereka semua milik Allah. Kita milik Allah, dia buat pada kita apa yang dia kehendak. Jika dia memberi kepada kita nikmat, itu kurniaan daripadanya. Jika dia menurunkan ke atas kita bala, maka itu keadilan daripada Allah. Maka tidak boleh membantah kepada Allah. Tidak boleh membantah kepada Allah. Allah berfirman, وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Yani Allah Ta'ala tidak menzalimi hamba-hambanya. Maka jika seorang menifatkan Allah dengan kezaliman, rosak imannya dan dia keluar daripada agama Islam, wal'iyadhu billah. Kerana yang menifatkan Allah dengan kezaliman, dia telah mencaci Allah, wal'iyadhu billahi ta'ala. Dan yang buat sedemikian, perlu dia kembali ke agama Islam dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Jika orang dalam keadaan marah, dalam keadaan kesusahan, ini bukan alasan bagi dia untuk dia mencaci Allah dan kata bahawasanya Allah Ta'ala zalim, wal'iyadhu billahi ta'ala. Kata para ulama, kata Al-Qadhi Iyad dan selainnya daripada ulama, ada ijma'
ijma' para ulama bahawasanya yang mencaci Allah Subhanahu wa taala dia jatuh dalam kekufuran. Walaupun orang dalam keadaan marah. Marah bukan alasan untuk mencaci Allah wal'iyadhu billahi ta'ala. Maka, hendaklah seorang pegang dengan aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jika dapat nikmat, hendaklah dia syukur. Jika turun ke atasnya bala, hendaklah dia sabar. Dan jangan membantah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata pengarang, wa kulluhum yataqallabuna fi masyiatih baina fadlihi wa adlih. Yani hamba-hamba apa yang mereka buat itu berdasar kehendaknya. Berdasar kehendaknya. Jika mereka buat kebaikan, itu kurniaan daripada Allah ke atas mereka. Dan jika hamba-hamba mereka buat kejahatan, itu bukan kezaliman daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah Ta'ala mencipta kejahatan pada hambanya, itu bukan kezaliman daripada Allah, itu keadilan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang berlaku dalam alam ini, itu adalah dengan kehendak Allah. Kata al-Imam al-Tahawi, wa huwa muta'alin 'anil adad wal andad. Yani Allah Maha Suci daripada al-adad dan al-andad. Apakah makna al-adad dan al-andad? Al-adad itu kata jama' bagi did. Dan maknanya tiada yang mampu kalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada yang mampu kalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wallahu ghalibun ala amrih. Maka makna ini, tiada yang mampu menghalang berlakunya apa yang dia telah kehendak berlaku. Apa yang Allah telah kehendak ia akan berlaku, tiada yang mampu menghalangnya daripada ia berlaku. Mesti akan berlaku. Maka tiada yang mampu mengkalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa muta'alin 'anil adad wal andad. Al-andad ini kata jama' bagi nid, dan an-niddu adalah al-mithlu, persamaan. Maknanya tiada persamaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah Ta'ala daripada persamaan. Allah Ta'ala tidak seperti sesuatu. Allah Ta'ala tidak seperti sesuatu daripada ciptaannya. Allah Ta'ala bukan seperti manusia, bukan seperti cahaya, bukan seperti kegelapan. Tidak bersifat dengan anggota-anggota badan. Dia berfirman, laisa kamithlihi syai', yani tiada sesuatu yang seperti Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kata Imam Al-Tahawi, la radda liqada'ihi, yani tiada yang mampu tolak apa yang Allah Ta'ala telah takdirkan. Apa yang Allah Ta'ala telah kehendak ia berlaku, tiada yang mampu tolaknya, menjadikannya tidak berlaku. Wala mu'aqqiba li hukmihi, kata Imam Al-Tahawi, wala mu'aqqiba li hukmihi. Apa makna wala mu'aqqiba li hukmihi? Yani tiada yang mampu melambatkan, apa yang Allah Ta'ala telah takdirkan. Yani jika Allah Ta'ala telah takdirkan akan berlaku sesuatu pada waktu yang tertentu, mesti ia akan berlaku pada waktu itu. Tiada yang mampu melambatkannya, jadikannya berlaku pada waktu yang lain selain waktu yang Allah Ta'ala telah takdirkan ia berlaku. Wala ghaliba li amrihi, yani tiada yang mampu mengalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti mana kita telah sebut. Kata Imam Al-Tahawi, amanna bidhalika kullih wa ayqanna anna kullam min indih. Yani kami beriman dengan semua itu
Semua yang kita sebut daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita beriman dengan itu. Wa aiqanna anna kullam min indih, yakni kita meyakini bahawasanya semua sesuatu berlaku dengan takdir Allah dan kehendak Allah dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berlaku dengan takdir Allah. Aiqanna anna kullam min indih. Yang baik dan yang buruk, semuanya dengan takdir Allah. Semuanya dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah Taala berfirman dalam surat Fatir, "Hal min khaliqin ghairullah?" yakni tiada pencipta melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ada setengah golongan sesat dinamakan dengan Al-Qadariyah atau Al-Mu'tazilah. Ada di antara mereka ini yang meyakini bahawasanya yang jahat itu, yang kejahatan berlaku dalam dunia tanpa takdir Allah. Itu dengan kehendak manusia dan syaitan, tanpa takdir Allah, tanpa kehendak Allah, tanpa ciptaan Allah. Dan kenyataan ini mendustakan Al-Quran. Kerana kalau ada perkara-perkara dalam alam ini yang ia milik Allah berlaku tanpa kehendak Allah, maknanya Allah Ta'ala dikalahkan, wal'iyadhu billah. Adapun kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini semua yang berlaku dalam alam berlaku dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, sama ada ia baik ataupun buruk, semuanya itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, sampai sini dalam syarahan Aqidah Tahawiyah untuk malam ini. Dan insya-Allah pada malam ini kita mahu baca satu zikir yang warid dalam hadis bahawasanya yang membacanya pada waktu pagi maka tidak akan dapat pada harinya itu apa-apa yang dia tidak suka pada dirinya, pada ahli keluarganya dan pada hartanya, yakni akan ada dalam jagaan. Dia akan dijaga jika orang membacanya. Maka sekarang ramai yang sibuk cari vaksin bagi COVID. Dan setiap hari kita dengar ada negara ini, negara itu yang mereka sudah dapat ada vaksin, mereka mahu cuba, negara ini sudah dapat itu, mahu cuba. Maka kita baca apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ajar kepada kita, dan insya-Allah ini ada padanya jagaan. Apakah ini yang kita mahu baca yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana jika seorang membacanya pada suatu hari tidak akan berlaku kepadanya atau ahli keluarganya atau hartanya sesuatu yang dia tidak suka. Zikir ini adalah Inna Rabbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما أعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر كل دابة ربي آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. Ini adalah zikir yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita beramal dengannya pada setiap pagi, dan insya-Allah ada padanya jagaan bagi kita, bagi ahli keluarga kita dan bagi harta kita.
Barakallahu fikum wa jazakumullahu ta'ala kulla khair. Muslimin dan muslimat, ramai daripada kita rasa sedih bagaimana subhanallah kita ada dalam keadaan ini, sampai ada ramai daripada hamba-hamba Allah yang salih, mereka menangis kerana tidak dapat pergi ke masjid, tidak pergi buat umrah, tidak dapat pergi buat umrah. Dan subhanallah al-azim, ini perkara yang sangat menjadikan kita sedih. Subhanallah, kita mohon daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mempermudahkan urusan kita dan mengangkat bala daripada kita dan mempertahankan kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Taha al-Amin. Allahumma ya arhamar rahimin, ya akramal akramin, وفقنا للخير وارفع عنا البلاء واحفظنا عليهم ولا هم يحزنون واجعلنا يا ربنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأحسن ختامنا يا كريم وتوفنا على كامل الإيمان. اللهم قونا على طاعتك، اللهم قونا على طاعتك، اللهم قونا على طاعتك. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا علام الغيوب، ارفع البلاء عن المسلمين وفرج كربات المسلمين. اللهم أحسن ختامنا يا كريم، اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا وارزقنا عملا صالحا يقربنا إليك رب العالمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، وبلغنا رمضان، وبلغنا رمضان يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم وجزاكم الله تعالى كل خير. والله أعلم وأحكم. Saya harap muslimin dan muslimat dapat share video ini dan dapat jemput sahabat-sahabat untuk ambil manfaat daripada page ini. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Dan kita insyaAllah akan bertemu dalam program-program yang lain lagi, seperti mana kita telah memberitahu. InsyaAllah ada program tentang fiqh, program yang menarik, nanti kita akan iklankan tentangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.